Yang Berhormat Tan Sri Speaker, seperti mana yang kita sedia maklum, baru-baru ini Transparency International telah meletakkan Malaysia di tangga yang agak tercorot sekali, walhal kita sudah pun menaikkan kedudukan kita sebelum ini. Ini sangat mencemaskan kerana ia memberi imej yang sangat buruk kepada negara kita. Tambah-tambah lagi apabila pendedahan demi pendedahan telah dibuat oleh tim Leisner di Mahkamah di Amerika Syarikat, ya. Dan kita rasa bingung sebenarnya kenapa individu seperti itu tidak diheret ke mahkamah di Malaysia. Selain daripada tim Leisner, saya kira individu seperti Roger Ng juga, ya, sepatutnya mendedahkan semua pelibatan beliau sendiri, siapa yang terlibat, dan juga berkait dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya rasa bahawa menjadi tanggungjawab peguam negara kita, termasuklah pihak SPRM dan PDRM, ya, untuk siasat perkara ini sedalam-dalamnya. Kenapa siasatan ini dan tindakan mahkamah ini hanya melibatkan individu berkenaan di luar negara, walhal mereka sepatutnya dibicarakan di sini kerana ianya melibatkan wang dan dana rakyat Malaysia. Seterusnya, saya ingin bangkitkan mengenai tumpuan pihak SPRM itu sendiri dalam hal siasatan ini. Ternampak seolah-olah mereka cumalah memberi keutamaan kepada usaha-usaha untuk mendapatkan semula wang yang telah hilang, ya. Itu pun kita diberitahu bahawa tak semua daripada wang yang hilang itu dibawa balik. Ada rundingan-rundingan yang dibuat oleh pihak-pihak dengan pihak-pihak tertentu, di mana akhirnya seolah-olah si pencuri itu bebas, tak disabitkan kesalahan selagi dia dapat membayar balik sebahagian saja daripada wang yang telah dicuri, ya. Jadi ini seolah-olah kita nak nak memberi sakit hati pula kepada pihak yang melakukan jenayah itu. Dan wang yang hilang itu sebenarnya bukan hanya wang kita, tetapi kerajaan Malaysia masih lagi terpaksa membayar, ya, terpaksa membayar balik pinjaman-pinjaman yang berkait dengan wang yang telah disonglapkan itu. Dan tentulah ini melibatkan wang rakyat. Soal ketiga ialah dalam banyak-banyak institusi di luar negara yang terlibat secara langsung dalam hal ini ialah Goldman Sachs. Dan saya tidak faham kenapa sebuah institusi perbankan yang begitu besar, yang tentu terdedah sekarang ini mempunyai amalan-amalan perbankan yang agak longgar, ya, bila ianya melibatkan pegawai seperti Tim Leisner dan sebagainya dan Roger Ng, mereka ini tidak juga diheret ke mahkamah di sini. Sebaliknya mereka berurusan dengan DOJ Amerika Syarikat, ada juga dengan kita di sini membuat bayaran, tetapi selepas itu mereka tidak perlulah mengakui kesalahan, ya. Dan kita bimbang amalan seperti ini akan berterusan lagi sekiranya mereka ini tidak diberi pengajaran yang sepatutnya akibat daripada amalan mereka yang begitu longgar itu. Saya percaya hanya setelah mereka ini diheret ke muka pengadilan di sini, ya, barulah akan terdedah satu persatu fakta-fakta mengenai kes ini, dan akhirnya akan menjurus kepada seorang saja, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan ini satu perkara yang sangat-sangat penting kerana kita tidak mahu mengulangi lagi keadaan di mana seorang pemimpin tertinggi dalam negara kita ini boleh menggunakan kuasanya untuk kepentingan peribadi, melibatkan jumlah wang berbilion-bilion ringgit dalam keadaan negara kita ini sekarang ini menghadapi pandemik, memerlukan wang, ya, nak membina, nak membantu rakyat kita yang dalam kesusahan. Kita masih lagi membaca di dada akhbar mengenai kes-kes di luar negara melibatkan duit kita yang sepatutnya digunakan di negara kita sendiri. Jadi itu saja yang nak saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.